Bismillahirrahmanirrahim korang. Okey. Sekejap ya, kita lupa nak pasangkan mikrofon. Nak pasangkan. Okey. Jom bersama-sama kita. Okey, jom bersama-sama kita. Hari ini korang tengah buat apa? Hari ini korang tengah buat apa sambil-sambil tu? Okey, sambil-sambil tegur admin ni. Berserabut ni. Tengok berserabut ni. Macam ni kita nak pasang secara cepat. Okey. Belum lagi. Ambil beberapa minit. Ambil beberapa minit. InsyaAllah. Okey, tengok. Berserabut ni korang. Okey, berserabut sangat ni. Mana tak serabutnya kan? Korang ada penyelesaian untuk serabut seperti begini? Jom bersama kita. Jom bersama kita. Okey, jom. Kita letak mikrofon di sini supaya jelas sebab suara kita ni sangat merdu sampai kadang-kadang suara kita tak didengar dalam video kan. Kita nak mikrofon di mana ada mikrofon untuk jelaskan suara semerdu ini. Okey, kononnya korang. Okey, alhamdulillah kita atur sedikit. Macam ni lah kalau kita nak start kan. Kita atur sedikit. Memanglah kadang-kadang owning bawal ni memang biasalah. Okey. Memang biasa untuk kita. Kadang-kadang dia lari poin sedikit kan. Dia memang biasa. Okey, sambil-sambil tu okey korang siapa yang di sini masih teringin nak ikhtiar gangguan, jom ikhtiar gangguan kita dengan mandian bidra terapi ini. Di sini kita ada dua harga. Okey, dua harga. Dua harga. Okey, satu harga baru dan satu harga sebelum harga baru datang. Okey. Kamera tolong bekerjasama sedikit dengan admin Cik Z. Okey. Kamera. Okey. Okey, kita dah di sini. Ni. Bezanya juga kalau kita lihat di tangan admin Cik Z ni, satu warnanya lebih klasik dan tradisional, satu lagi baru dan nampak apa orang kata upgrade-nya. Dan bauannya pun agak wangi, sangat-sangat wangi dengan bidara dan limau purut. Okey, kandungan herba yang semula jadi yang terkaya di dunia. InsyaAllah. Dan bidara ini juga memang ada kisahnya dalam Al-Quran dan hadis. Nanti kita cari buku. Okey, nanti kita cari buku, tapi sambil-sambil ini siapa yang nak, jom. Siapa yang nak mendengar admin Cik Z membaca buku ini, kita sambung terus tau. Okey, kita sambung. Kita di mana korang? Kita berhenti di mana? Okey, kita berhenti di muka surat 148. Okey, ni muka surat 148. Seperti admin Cik Z kata, admin Cik Z tak akan lupa apabila terhilang penanda buku yang sangat unik ini. Hilang satu ada cover dua, hilang dua ada cover satu, hilang semua kita cari yang baru. Gitu. Okey, jom kita bersama dengan admin Cik Z. Kita di muka surat ni ada bendera Malaysia. Negara kita kan. Kita baru-baru ni kita apa orang kata sangat meriah dengan apa orang kata Hari Malaysia, betul tak? Sangat meriah. Okey, jom kita sambung. Mengapa Melayu? Suara. Okey, mengapa Melayu? Mengapa Melayu di Nusantara lupa sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah? Persoalan yang ingin dipaparkan di sini, okey di sini, adalah bagaimana orang di Nusantara boleh melupakan dinasti Uthmaniyah dan sumbangan mereka, sedangkan simbol-simbol Uthmaniyah masih ada bersama kita. Contohnya, lambang bulan sabit dan bintang yang menghiasi bendera kerajaan-kerajaan kita adalah berasal dari lambang kerajaan Uthmaniyah. Ia dikenali sebagai Yildiz
Lambang inilah yang menjadi asas kepada jalur gemilang. Pemakaian simbol tersebut menjadi saksi kepada solidariti politik di antara Turki Utamania dan alam Melayu atas dasar satu umat yang sama atau pan-Islamisme. Okey, pan-Islamisme. Sementara itu, songkok juga berasal dari topi fez yang merupakan pemakaian kepala rasmi Utamania sejak 1826. Fez dipakai oleh umat Islam di India selepas kejatuhan Empayar Mughal pada 1857 sebagai tanda bai'ah kepada khilafah di Turki. Selepas itu, ia beransur menjadi budaya di alam Melayu. Sejarah Utamania adalah sejarah peradaban Islam, milik kita sebagai umat Islam. Kalau bukan kita yang menghargainya, maka tidak ada sesiapa yang akan menghargainya. Sejarah Utamania memberi pengajaran kepada kita tentang perbebasan umat dari ditindas dan ditekan di pesta geopolitik dunia. Jadi bendera ini jalur gemilang. Jadi kita dah di tanah Melayu, kita dah di tanah Malaysia ini kan. Jadi kita sambung. Tarbus. Okey, ini tarbus. Ini tarbus berasal daripada Turki. Daripada bentuk tarbus ia diubah. Tengok, dia diubah dan dibentuk menjadi songkok Melayu. Songkok dipakai sebagai pelengkap kepada baju Melayu yang dipakai untuk menghadiri majlis-majlis tertentu. Songkok popular bagi masyarakat Melayu di Malaysia, Singapura, Indonesia dan Selatan Thailand. Okey, songkok ini dikatakan berasal dari fez yang dipakai oleh Ottoman Turki. Ia menjadi simbol identiti Islam dan menjadi popular di kalangan India Muslim. Menurut pakar, ia kemudian beransur menjadi songkok di alam Melayu. Di Indonesia, songkok juga dikenali dengan nama perci. Dalam kesusasteraan Melayu, songkok telah disebut dalam syair Siti Zubaidah Perancina iaitu 1840. Berbaju putih bersongkok merah. Ingat tak lagu tu? Berbaju putih bersongkok merah. Okey, ada. Sebab admin Cezi pun di waktu sekolah dulu memang belajar kesusasteraan Melayu ni. Jadi agak sinonim lah kan dengan lagu tersebut. Lagu dan syair, dia syair macam dia bunyi berlagu sedikit dah, dia ada iramanya sedikit. Okey, jom kita sambung. Zaman Turki di bawah Kemal Atatürk. Okey, perubahan yang dialami oleh Turki pada awal abad ke-20 merupakan salah satu perubahan budaya sebuah negara yang paling membingungkan dalam sejarah Islam. Hanya beberapa tahun kerajaan Empayar Turki Utamania dijatuhkan, sejarah Islam dipadamkan dan dari situ lahirlah sebuah negara sekular yang dinamakan Turki. Apa yang menyebabkan perubahan sejarah tersebut? Semuanya didorong oleh seorang lelaki yang bernama Mustafa Kemal Atatürk atau lebih dikenali dengan nama Atatürk. Di bawah pemerintahannya, negara sekular Turki wujud menggantikan sistem kemasyarakatan dan politik serta hukum akam Islam yang telah wujud sekian lama dalam masyarakat Turki sebelum itu. Okey, ini gambarnya. Okey, Mustafa Kemal Atatürk, Presiden pertama Republik Turki dan penghapus sistem kekhalifahan. Beliau menggantikannya dengan sistem sekular. Okey, nanti kita sambung lagi. Jom. Kebangkitan Atatürk. Keputusan Empayar Turki Utamania untuk menyertai Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 dikatakan punca bermulanya kesilapan pemerintahan mereka. Empayar Turki Utamania ketika itu diketuai oleh kelompok 3 pegawai kerajaan yang digelarkan 3 Pasha. Mereka telah memegang tampuk pemerintahan sejak tahun 1874. Mereka adalah A. Diketuai oleh Mehmet Talat Pasha yang bertindak sebagai Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. B. Ismail Enver Pasha memegang jawatan Menteri Perang. C. Ahmet Terja Pasha memegang kuasa Angkatan Tentera.
Ekoran persetujuan menyertai Perang Dunia Pertama, kerajaan Turki Uthmaniyah dicerobohi oleh Britain di bahagian selatan, Rusia dari bahagian timur dan Greece dari bahagian barat yang mewakili pihak bersekutu. Seterusnya, wilayah-wilayah dalam empayar tersebut dikawal oleh pihak-pihak bersekutu yang menang sehingga hanya Anatolia sahaja yang tinggal di bawah kawalan mereka. Dari Anatolia ini muncullah Mustafa Kemal sebagai seorang pegawai tentera empayar Turki Uthmaniyah. Kehebatan Mustafa Kemal dalam peperangan suka disangkal semasa menghadapi pencerobohan. Melihat apa yang berlaku pada negaranya sendiri selepas tewas peperangan yang tidak sepatutnya mereka sertai, Mustafa Kemal mewujudkan satu matlamat jelas, iaitu membangkitkan semangat nasionalis di kalangan orang-orang Turk, iaitu bagi menyatukan mereka, berbeza daripada sistem kerajaan Turki Uthmaniyah sebelum itu yang bersifat majmuk. Okey, Mustafa Kemal mahu menyatukan kesemua orang Turki dalam satu identiti baru, iaitu identiti Turki. Okey, Mustafa Kemal the Great apa ni? Pasti dia ada apa kata sangat terkenal. Sangat terkenal di zaman dahulu. Okey, dengan menggunakan propagandanya, Mustafa Kemal berjaya menyatukan pegawai-pegawai tentera di bawahnya dan mengusir keluar tentera Greece, Britain dan Perancis yang menduduki wilayah mereka selepas perang. Pada tahun 1922, Mustafa Kemal berjaya membebaskan wilayah-wilayah asal Turki sepenuhnya dan menubuhkan negara Republik Turki yang diketuai oleh badan pemerintah bernama Grand National Assembly atau GNA di Ankara. GNA diketuai oleh seorang presiden dan atas jasanya mengembalikan maruah Turki. Mustafa Kemal dipilih untuk memerintah negara moden Turki, seterusnya menggunakan nama Atatürk yang bermaksud bapa orang Turki. Okey, langkah penghapusan sistem monarki Uthmaniyah. Pada mulanya GNA dilihat meletakkan Islam sebagai dasar kerajaan. Dalam perlembagaan Turki dimasukkan Islam sebagai agama rasmi. Kesemua undang-undang di Turki pula perlu diluluskan oleh panel undang-undang syariah bagi memastikan keadilan di Turki selaras dengan prinsip Islam. Okey, ini gambarannya. Gambarannya. Walaupun begitu, pertelegahan di antara kerajaan lama Turki Uthmaniyah dan kerajaan GNA mula timbul. Kedua-dua buah kerajaan yang berpusat di Ankara dan Istanbul itu mula mengalami konflik. Okey, menuntut hak pemerintahan Turki. Atatürk mengambil langkah menghapuskan sistem kerajaan Turki Uthmaniyah bagi menyelesaikan konflik, lalu memindahkan kesemua kuasa yang ada pada kerajaan Turki Uthmaniyah pada GNA. Warisan Kesultanan Turki Uthmaniyah dibiarkan wujud dalam sistem pemerintahan, namun ia hanya menjadi simbol masyarakat tanpa sebarang memerintah. Tujuannya ialah sebagai helah politik peringkat pertama kerana majoriti rakyat masih mempunyai minda syumul hasil tarbiyah dan kepimpinan dinasti Al-Ayyubiyah di bawah pimpinan pengasasnya Sultan Salehuddin Al-Ayyubi selama lebih kurang 75 tahun. Kalau tidak dilakukan demikian, dibimbangkan rakyat akan bangun memberontak. Oleh sebab itu, dalam perlembagaan negara dikekalkan Islam sebagai agama rasmi, namun ia hanya simbol propaganda bagi meraih sokongan rakyat. Disebabkan secara rasminya Atatürk telah menghapuskan sistem khalifah, maka beliau terpaksa berhadapan juga dengan tentangan daripada rakyat yang merasakan tindakan itu kurang wajar. Lalu GNA mengeluarkan kenyataan mendakwa mereka sebenarnya mahu kembali kepada sistem yang diguna pakai dalam pemerintahan Bani Abbasiyah. Dengan itu, Sultan atau Khalifah bertindak sebagai ketua negara. Okey, jadi beliau merupakan yang menghapuskan sistem monarki. Jadi berlaku perkata ada pemberontakan kan? Bimbang. Cuba
Yang itulah kesimpulan yang kita dapat baca. Okey, yang ni. Dan pemerintahan juga pula dijalankan oleh pegawai-pegawai di bawahnya. Ia sama seperti sistem demokrasi berperlembagaan. Tindakan itu mendapat tentangan bukan sahaja dari sebahagian rakyat Turki, malahan tertangan dari seluruh masyarakat Islam dunia. Di India contohnya, orang Islam menyuarakan bantahan dan mewujudkan gerakan khilafah, okey, yang mahu mempertahankan pemerintahan khalifah yang diamalkan Turki sejak sekian lama. Bantahan-bantahan ini dilihat oleh GNA dan Ataturk, okey, sebagai satu usaha campur tangan ke atas negara mereka. Oleh yang demikian, Ataturk mengambil keputusan nekat pada 3 Mac 1924. Ataturk dan GNA mengumumkan bahawa keseluruhan warisan Empayar Turki Uthmania akan dihapuskan dan semua keluarga pemerintah Uthmania dibuang negeri. Inilah bentuk kerajaan yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemerintahan Mulkan Jabariyah, yang bermaksud kerajaan kuku besi. Okey, maksudnya pemerintahan Ataturk ini bermulalah zaman kerajaan kuku besi. Zaman di mana Islam orang kata mula berubah sistemnya, jadi diubah sepenuhnya oleh Ataturk ini. Okey, itu kesimpulan kitab pembacanya. Jom kita baca. Ini ciri-ciri Islam dihapuskan. Berikutan dengan tiada lagi tentangan dari empayar lama, GNA mula memperkenalkan dasar-dasar baru dengan alasan mahu membersihkan imej Islam, okey, daripada campur tangan politik yang telah berlaku sekian lama. Antara paling awal yang diubah adalah sistem pendidikan di mana pengajian bercirikan Islam dilarang dan digantikan dengan sistem pendidikan sekular sepenuhnya. Okey, infrastruktur yang membawa ciri Islam diruntuhkan dan digantikan dengan sistem yang dicipta khas untuk tujuan melenyapkan Islam. Panel syariah yang menyelia undang-undang semasa tertubuhnya GNA dimansuhkan. Hakim syariah dipecat sementara, mahkamah syariah ditutup. Okey, ini di waktu kerajaan Turki tersebut semasa pemerintahan Ataturk. Okey, ini dia. Ada gambaran buku Al-Quran dalam bahasa Turki. Okey, dah ada Al-Quran dalam bahasa Turki. Maksudnya diterjemahan lah. Okey, sistem sosial masyarakat Turki juga diubah. Okey, diubah. Pemakaian serban dan hijab mula dilarang. Malah hijab diharamkan dipakai di kawasan awam. Kalender hijrah yang selama ini digunakan digantikan dengan kalender Gregorian atau Masihi. Azan menandakan tibanya waktu solat digantikan dengan azan bersih baru dalam bahasa Turki dan penggunaannya diwajibkan di semua masjid. Hari cuti umum di Turki yang sebelum ini adalah hari Jumaat dan Sabtu ditukar kepada Sabtu dan Ahad supaya lebih seiring dengan dunia luar. Akhirnya 1928 secara rasminya Turki mengumumkan yang Islam bukan lagi agama rasmi Turki. Dah 1928. Okey, betul lah seperti sabda Rasulullah SAW kita kan. Jadi kita sambung lagi. Memadamkan sejarah. Ni memadamkan sejarah dengan tulisan dan bahasa. Ancaman terbesar kepada semua perubahan yang dilakukan Ataturk ini adalah pemberontakan dan kebangkitan rakyat yang dirasakan mungkin berlaku. Okey, sejarah Islam yang telah terpahat sekian lama sejak abad ke-10 boleh menjadi masalah kepada GNA kemudian hari. Bagi membendung dan menyelesaikan masalah ini, GNA memperkenalkan pertukaran sistem tulisan Jawi Arab yang digunakan ketika itu kepada penggunaan tulisan Latin. Orang Turki yang sebelum itu menggunakan tulisan Jawi mula belajar dalam tulisan baru yang menjauhkan mereka daripada identiti Islam
yang telah lama bertapak dalam sistem sosial mereka. Penggunaan perkataan-perkataan pinjaman daripada bahasa Arab juga mula diganti dengan perkataan-perkataan kuno Turki yang digunakan sebelum kedatangan Empayar Uthmaniyah. Bahasa pertuturan mereka juga mula diubah yang meregangkan generasi tua Turki dengan generasi muda yang belajar dalam bahasa dan tulisan itu diperkenalkan oleh GNA. Okey. Ini gambarannya. Jadi dia menggunakan seperti yang dalam muka surat 149 tadi, dia hanya menggunakan nama Islam itu hanya propaganda. Maksudnya dia tak menjadikan Islam itu sebagai agama rasmi. Itu bermulanya perubahan kan. Atatürk merasmikan hari penghapusan tulisan Arab dan menggantikannya dengan huruf Latin. Semua itu dibuat oleh GNA dengan alasan mahu meningkatkan kadar celik huruf di kalangan warga Turki. Namun agenda sebenarnya adalah untuk menghapus unsur-unsur Islam melalui bahasa dan tulisan. Dengan ini, sejarah yang wujud sebelum itu dibutakan daripada pengetahuan generasi Turki. Okey. Jom kita baca lagi. Lahirnya negara sekular Turki. Semua reformasi yang dilakukan oleh Atatürk dan GNA amat berkesan mengubah sistem sosial dan pemerintahan Turki. Walaupun usaha untuk mengekalkan Islam masih lagi dilakukan oleh individu-individu seperti Said Nursi, kuasa kerajaan GNA, serta pengenalan sistem-sistem barat pada Turki sukar ditentang. Pada 1950, Said Nursi menyatakan sokongan secara terbuka kepada Adnan Menderes yang dilihat mampu mengembalikan pengaruh Islam dalam sistem masyarakat Turki. Adnan menggunakan agenda mahu mengembalikan azan sebenar. Sampai azan pun diubah korang. Azan sebenar di Turki dan berjaya memenangi pilihan raya. Namun beliau digulingkan oleh tentera Turki selepas berkhidmat selama 10 tahun. Beliau didakwa atas bermacam tuduhan yang direka-reka serta dituduh berniat mengganggu gugat perlembagaan Turki. Adnan bersama-sama sekutunya ditangkap dan sekutunya dibunuh pada tahun 1961 dan hanya pada tahun 1990 Adnan dibebaskan dari semua tuduhan yang dikenakan kepadanya. Selama 80 tahun perubahan-perubahan yang dibawa oleh Atatürk bertahan dan sehingga kini Turki masih lagi tidak menamakan sebarang agama sebagai agama rasminya. Walau bagaimanapun Islam sudah kembali menapak di bumi Turki selepas pemerintahan di Turki bertukar tangan pada tahun 2002 menerusi kemenangan parti AKP yang diketuai Recep Tayyip Erdogan. Menerusi agenda yang dilihat mahu mengembalikan semula sistem pemerintahan Uthmaniyah yang digelarkan Neo-Ottoman. Erdogan dilihat cuba. Ini adalah Recep Tayyip Erdogan. Ini adalah orangnya. Dilihat mengembalikan semula elemen-elemen yang telah dipadamkan semasa zaman Atatürk. Namun pengenalan ini tetap mendapat tentangan masyarakat Turki yang sudah terpecah dua. Satu pihak bersetuju untuk kembali kepada sistem masyarakat Islam sebelum naiknya Atatürk, manakala pihak satu lagi mahu terus berpegang pada apa yang Atatürk perkenalkan. Mereka ini percaya Islam tidak perlu ada dalam sistem sosial masyarakat mereka. Agenda tersembunyi di sebalik politik Atatürk. Jom kita kaji. Mustafa Kemal Atatürk iaitu 1881 hingga 10 November 1938 adalah pengasas Republik Turki. Beliau merupakan pegawai tentera, pemimpin revolusi, negarawan dan presiden Turki yang pertama. Beliau adalah komander tentera yang berjaya dan berkhidmat sebagai panglima tentera
semasa pertempuran Gallipoli, iaitu ketika Perang Dunia I. Angkatan tentera pimpinan beliau berjaya merampas kembali wilayah Anatolia dan Palestin. Ketika itu Empayar Ottoman sedang dipecah-pecahkan oleh tentera bersekutu. Mustafa Kamal telah memimpin pergerakan kebangsaan Turki menghadapi Perang Kemerdekaan Turki. Ini adalah patung dan turgu Kamal Atatürk di sekitar Turki. Okey, ini adalah. Maksudnya ketika zaman Atatürk tersebutlah. Okey, jom kita baca. Beliau telah memindahkan ibu negara Turki dari Istanbul ke Agora yang kini dikenali sebagai Ankara. Mustafa Kamal telah membentuk semula aspek kehidupan rakyat Turki supaya sesuai dengan tuntutan semasa yang kemudian dipanggil ideologi Kemalis. Okay. Ideologi ini bertujuan menyediakan Turki ke arah negara moden, demokratik dan sekular, positif dan bertindak rasional. Beliau memerintah dari tahun 1918 hingga 1934. Beliau adalah seorang negarawan yang berkelebihan dalam bidang politik dengan memperkenalkan sistem politik sekularisme. Beliau telah meruntuhkan Empayar Turki Ottoman. Okey, Mustafa Kamal Atatürk meninggal dunia pada tahun 1938 dan telah dikebumikan di sebuah makam di Ankara. Antara agenda Mustafa Kamal yang menyagahi Islam adalah yang pertama, membolehkan perempuan memakai tudung dengan syarat memakai skirt. Kedua, membolehkan lelaki memakai seluar panjang dengan syarat memakai tali leher dan topi sesuai dengan kehendak barat. Ketiga, menyuruh wanita dan lelaki menari di khalayak ramai. Beliau sendiri pernah menari dengan seorang wanita di sebuah parti umum yang pertama di Ankara. Keempat, beliau pernah menegaskan bahawa negara tidak akan maju kalau rakyatnya tidak cenderung kepada pakaian moden. Kelima, menggalakkan minum arak secara terbuka. Keenam, mengarahkan Al-Quran dicetak dalam bahasa Turki. Ketujuh, menukar azan ke dalam bahasa Turki. Bahasa Turki sendiri diubah dengan membuang unsur-unsur Arab dan Parsi. Kelapan, mengambil arkitek-arkitek dari luar negara untuk memodenkan Turki. Hakikatnya mereka diarah mengukir patung-patung dan tugu-tugunya di seluruh bandar Turki. Kesembilan, dalam satu ucapan beliau di bandar Balıkesir, beliau dengan terang-terangan mengatakan bahawa agama harus dipisahkan dengan urusan harian dan perlu dihapuskan untuk kemajuan. Kesepuluh, agama Islam dibuang sebagai agama rasmi negara. Kesebelas, menyerang Islam secara terbuka dan terang-terangan. Ke-12, mengubah undang-undang perkahwinan berdaftar berdasarkan undang-undang barat. Ke-13, menukar masjid Hagia Sophia. Okey, Hagia Sophia ini adalah masjid yang sangat terkenal, okey, kepada muzium dan sesetengah masjid dijadikan gereja. Ke-14, menutup masjid dan melarang rakyat solat berjemaah. Okey, ini adalah masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia ini kalau mengikut dalam sejarah memang agak terkenal di Turki, ya kan? Sampai perkataan ditukar dalam buku ni lah. Okey, dalam buku ni ditukar menjadi sebuah muzium. Okey, dan ke-15, menghapus Kementerian Wakaf dan membiarkan anak-anak yatim serta fakir miskin. Ke-16, membatalkan undang-undang faraid secara Islam. Okey, itu di zaman Atatürk. Okey, dia ada agenda yang tersembunyi iaitu ingin menghapuskan Islam sebenarnya. Okey, ke-17, menghapus penggunaan kalender Islam dan menukarkan huruf Arab, huruf Arab kepada huruf Latin. Budaya barat ialah budaya yang hidup di Turki yang dibawa oleh Atatürk. Ini adalah gambarannya ketika itu. Budaya barat tersebut. Ke-18, menganggap dirinya Tuhan sama seperti Fir'aun. Berlaku satu peristiwa di mana beliau bertanya kepada seorang tenteranya, siapa Tuhan dan di mana Tuhan tinggal? Oleh kerana takut, tentera tersebut menjawab,
Kamal Atatürk adalah Tuhan. Beliau tersenyum dan bangga dengan jawapan itu. Okey, muncul juga Firaun di masa itu jugalah. Okey, Firaun ni agak memang terkenal kan dalam sejarah Islam. Okey, sampai kita sendiri pun tahu apa tindak balasnya ketika dia menjawab seperti begitu. Kita dah di bab 3. Bab 3 apakah? Di mana zaman di zaman manakah kita berada sekarang? Okey, nak kita sambung? Boleh. Jom kita sambung. Okey, kita baca. Agak perlu kata ini rasa tahu menahu itu sangat tinggi. Jom. Terdahulu telah dipaparkan beberapa kronologi sejarah, termasuk sejarah peringkat zaman ketiga yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai zaman pemerintah atau kerajaan yang menggigit. Zaman tersebut telah pun berlalu, iaitu zaman Atatürk tersebut tadi. Okey, dan berlaku sebagaimana yang Allah kehendaki. Okey, zaman kerajaan menggigit itu digambarkan oleh beberapa kerajaan yang naik dan jatuh seperti mana yang telah terjadi. Ia bermula pada zaman Bani Umayyah, seterusnya disambung pada zaman Bani Abbasiyah, Fatimiyah, dan di penghujungnya adalah zaman dinasti Turki Uthmaniyah pada tahun 1914. Okey, zaman Turki Uthmaniyah secara rasminya runtuh. Runtuh ketika itu pada tahun 1922. Selepas itu dia diganti dengan zaman Turki moden pimpinan Kamal Atatürk. Pada zaman inilah bermulalah dunia ini memasuki peringkat zaman keempat atau Mulkan Zabariyah, iaitu zaman menggigit. Waktu itu dikelar. Benarkah kita sudah memasuki zaman Mulkan Zabarian? Peringkat zaman Mulkan Zabariyah dimulai dengan berakhirnya peringkat zaman ketiga, iaitu Mulkan Adnan, para pemimpin yang menggigit. Apa yang dimaksudkan dengan para pemimpin yang menggigit ialah para khalifah Islam yang memimpin khilafah Islamiyah bermula dari Daulat Umayyah sehingga Turki Uthmaniyah. Keseluruhan tempoh masa berlangsungnya zaman ketiga itu ialah kira-kira 14 abad. Dalam zaman ketiga Mulkan Adnan, umat Islam berada di bawah para pemimpin yang bergelar para khalifah. Namun dalam praktiknya mereka mengamalkan sistem kerajaan yang mewarisi kepimpinan berdasarkan keturunan keluarga atau sistem oligarki. Para raja tersebut masih mengikut Al-Quran dan Sunnah walaupun tidak begitu kuat. Oleh sebab itulah Nabi SAW mensifatkan mereka sebagai para Mulkan Adnan yang membawa maksud raja yang menggigit. Ia berbeza dengan peringkat zaman sebelumnya, iaitu zaman kepimpinan Khalifah Ar-Rashidin yang benar-benar berjalan menurut cara Nabi, iaitu Minhaj Nubuwah, yang benar-benar menggenggam Al-Quran dan Sunnah. Ibarat kita mendaki bukit dengan menggunakan tali sebagai tempat bergantung, tentulah bergantung dengan cara menggenggam tali untuk sampai ke puncak bukit lebih selamat daripada menggigit tali. Begitulah perumpamaannya. Oleh sebab itu, kita dapati pada peringkat zaman ketiga ini muncul secara berselang-seli khalifah yang adil dan bijaksana seperti Umar bin Abdul Aziz dan khalifah yang berwatak kejam. Sekalipun terjadi banyaknya kecacatan dalam zaman ketiga, namun pada zaman tersebut umat Islam masih memiliki sistem khilafah sebagai dasar rasmi dalam kehidupan bernegara. Undang-undang yang masih berjalan, masih berpandukan hukum Allah walaupun sesetengah pemimpinnya bersikap zalim. Sesudah zaman ketiga itu timbul pelbagai masalah dalaman sehingga terjadi rampasan kuasa dan peperangan sesama Islam. Dari luar pula terdapat ancaman daripada musuh Islam di mana orang Kristian melancarkan serangan melalui siri peperangan salib. Umat Muslim kini mengalami penganiayaan. Kemelut umat Islam pada zaman ini hampir sahaja seperti keadaan pada zaman Nabi SAW dan para sahabat. Suatu perjuangan di Makkah sebelum hijrah ke Madinah.
Ketika zaman permulaan dulu mereka mengalami pengusiran dari rumah, penganiayaan, penyiksaan, pemboikotan, bahkan pembunuhan. Demikian hebatnya penderitaan yang mereka dialami. Okey, sehingga sahabat Khabat bin Arad yang tidak tahan dengan kemelut itu datang dan mengeluh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, para sahabat sendiri pun seperti yang disebut. Okey, agak kata mengalami rasa tekanan ketika itu kan. Penggolakan sesama sendiri bagaikan tiada akhirnya. Nabi SAW lalu bersabda, ada seseorang pada zaman Nabi dahulu diuji dengan ditanam badannya ke dalam bumi hingga sebahagian lehernya, lalu kepalanya pula digergaji hingga terbelah dua. Namun hal itu tidak menghalangnya terus memegang kuat pada agamanya. Kemudian dikelar lagi dengan besi sehingga tersiat dagingnya hingga nampak tulangnya. Namun hal itu tidak menghalanginya dari tetap berpegang teguh kepada agamanya. Demi Allah, sungguh urusan ini amat disempurnakan, akan ditakdirkan terjadi aman selepas zaman kemelut ini. Sehingga seorang pengembara berjalan dari San'a hingga Hadramaut, tidak merasa takut kepada apa-apa pun selain Allah atau serigala yang menekam gembalanya. Akan tetapi kamu tidak tergesa-gesa, tidak sabar. Okey, riwayat Imam Bukhari. Okey, ini zamannya penggolakan. Okey, hadis ini menggambarkan bahawa umat Nabi Muhammad SAW diuji seperti mana umat para nabi terdahulu yang keadaannya lebih dahsyat lagi. Walau bagaimanapun Nabi SAW membayangkan ujian itu akan berakhir dengan keamanan. Setelah sempurna peringkatnya, dengan itu kita dianjurkan bersabar dan jangan tergesa-gesa, hendakkan ia berakhir segera. Ujian sebagai saringan untuk dikurniakan darjat tertinggi di akhirat, darjat tinggi di akhirat. Apa yang kita alami dewasa ini merupakan sunatullah yang memang perlu dilalui. Ia adalah cara Allah menyaring untuk menentukan siapa di antara kita adalah orang yang beriman dengan bersungguh-sungguh. Allah tidak berkenan memberikan kemenangan bagi umat Islam sebelum mereka mengalami ujian yang telah dijanjikan. Oleh itu bersabarlah. Jangan menganggap sikap diam dalam bersabar itu fasih dan mengalah. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi darjatnya. Jika kamu orang yang benar-benar beriman, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilekan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah nantinya membezakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan supaya sebahagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada syurga, ahli syurga. Okey, syuhada iaitu ahli syurga, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surah Ali Imran ayat 139 hingga 140. Okey, kita sambung lagi. Okey, hari ini agak rancak kan? Rancak. Okey, kita rancak sebab kita dah hampir ke zaman kita. Kita di zaman mana? Jom. Nasihat Nabi SAW kepada umatnya pada zaman Murkan Zabarian daripada apa yang telah dipaparkan terdahulu. Berdasarkan hadis dan sejarah, jelaslah bahawa keadaan sekarang umat Islam ini berada pada peringkat zaman Murkan Zabarian. Okey, Rasulullah SAW menjelaskan seperti berikut. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda,
Ketahuilah aku telah hampir dipanggilan oleh malaikat maut. Lalu aku penuhi panggilan tersebut. Sesudah aku tiada kelak kamu akan dipimpin oleh penguasa yang berkata berdasarkan landasan ilmu dan berbuat berdasarkan ilmu. Mentaati mereka merupakan ketaatan yang benar kepada pemimpinnya, dan kamu akan berada dalam keadaan itu selama beberapa waktu lamanya. Setelah itu kamu akan dipimpin pula oleh para penguasa yang berkata bukan berdasarkan ilmu dan berbuat bukan berdasarkan landasan ilmu. Barang siapa menjadi penasihat mereka, bererti ia telah binasa dan membinasakan orang lain. Hendaklah kamu bergaul dengan mereka secara zahir sahaja. Namun dalam amalan kehidupan janganlah kamu mengikuti kelakuan mereka. Persaksikanlah bahawa sesiapa yang berbuat baik di antara mereka, dia ialah orang yang berbuat baik, dan sesiapa yang berbuat amalan buruk di antara mereka, dia ialah sebagai orang yang buruk. Riwayat Imam Tabrani dan Imam Al-Bahaqi. Okey, hadis ini menerangkan sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap para pemimpin yang bertuhankan hawa nafsu, meninggalkan hukum Allah dan melaksanakan sistem dan cara pemerintahan bukan secara Islam. Sebaliknya mereka menurut sistem jahiliyah. Ketika itu, ketika itu Rasulullah SAW menasihatkan orang yang beriman supaya menjauhi para penguasa yang meninggalkan hukum Allah. Rasulullah SAW telah menasihatkan kita. Yang ini adalah para penguasa dunia bertuhankan hawa nafsu. Ini adalah gambarannya. Agaknya kita agak mengenali. Nasihat Nabi SAW lagi. Sungguh akan terurai terabai ikatan Islam, simpul demi simpul. Setiap satu simpul yang terlepas, maka manusia akan bergantung pada simpul berikutnya. Yang paling awal terurai adalah hukum hakam, dan yang paling akhir adalah solat diabaikan. Riwayat Imam Ahmad. Pada zaman fitnah, bersabarlah dengan kebenaran dan istiqamahlah dalam perjuangan Islam hingga ke akhir hayat. Rasulullah SAW bersabda, di belakang kamu ada hari-hari yang kamu wajib bersabar. Sabar pada saat itu seperti orang yang memegang bara api, dan orang yang beramal pada saat itu pahalanya sebanding dengan 50 kali amalan orang yang beramal. Riwayat Imam Abu Dawud. Nikmatnya sabar. Nikmatnya sabar ini memang agak tinggi kan, kita melalui ilmu yang baru kita dapat dari pembacaan kali ini kan. Ini adalah gambaran. Kita baca. Pada zaman Mukadzabarian muncul pelbagai senjata canggih. Tidak mungkin umat Islam yang sebadaif mampu berperang dengan musuh yang lengkap dengan senjata canggih. Oleh sebab itu, Nabi SAW berpesan supaya umat Islam tidak tergesa-gesa bertindak di luar kemampuan. Sabar dalam mempertahankan iman adalah lebih selamat untuk dunia dan akhirat. Sabar untuk iman kita. Dan ini juga gambarannya. Senjata-senjata ini pun dah ada kan di zaman kita kan. Jadi memang betul kita memang berlandaskan pembacaan ini memang betul kita sedang membongkar dan mengkaji lebih mendalam. Jom. Sudah menjadi sunatullah bahawa orang mukmin akan diuji sebagai saringan untuk menjadi ahli syurga. Di sebalik ujian itu ada kesenangan yang menanti. Surah Alam Nashrah. Alam Nashrah. Ejaannya seperti begini, iaitu ayat 5 hingga 6. Ini janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Bersabarlah kita dalam menghadapi segala ujian. Sekiranya kita ada ujian hari ini, kita perlu fikirkan lagi, sebab di masa dahulu lebih teruk lagi tekanan. Tekanan di saat Islam diuji kan. Betul tak? Kita sambung. Ini adalah muka surat, mungkin kita akan sambung. Sambung sampai muka surat 7175. Agak panjang kali ini kan. Setuju tak? Peringkat-peringkat zaman yang dihadapi oleh umat Nabi SAW.
Selepas zaman Khalifah Ar-Rasyidin dan kejatuhan Empayar Islam di Baghdad, Sepanyol, Turki dan Mesir, tidak lagi wujud Jemaah Islamiyah atau Daulah Islamiyah. Apa yang wujud ialah golongan atau kumpulan kecil umat Islam yang bergelar Taifah Islamiyah. Taifah tidak berdaya untuk menegakkan dan menyalakan semula api Islam. Peranan taifah ibarat menjaga bara api Islam supaya ia tidak terpadam. Taifah Islamiyah dijamin wujud dan berperanan pada setiap masa. Pemimpin yang bergelar Mujadid. Okey, walaupun lemah, ibarat bara api yang tidak boleh membakar namun ia tidak dapat dipadamkan oleh musuh Islam. Ini dijamin Allah dan disabdakan oleh Rasulnya. Sabda Nabi SAW bermaksud akan sentiasa tetap ada taifah segolongan di kalangan umat yang tetap menzahirkan kebenaran. Ia tidak dapat dirosakkan oleh mereka yang meremeh-remehkannya sehingga datang perintah Allah kiamat. Mereka tetap kekal demikian. Riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, sentiasalah tetap ada segolongan taifah di kalangan umatku yang tegak berdiri teguh pendirian mereka, memegang perintah Allah. Mereka tidak dapat dimudaratkan oleh orang yang menyenda-nyendakan, iaitu meremeh-remeh, dan menyalahi, iaitu menentang mereka. Mereka akan tetap kekal sehingga datanglah ke atas mereka perintah Allah dan mereka tetap kelihatan di atas menguasai segenap manusia. Riwayat Imam Ahmad. Bahkan Subhanallah Ta'ala telah tegas menjamin bara api itu tidak boleh dipadamkan. Firman Allah bermaksud, mereka hendak berusaha memandang menghapus cahaya agama Allah dengan mulut ucapan mereka, tetapi Allah sesekali tidak mengkehendakinya, kecuali Allah kehendaki supaya cahayanya sempurna selamat. Walaupun orang kafir tidak menyukai agama Allah, menyala semula. Surah Al-Taubah, iaitu ayat 32 kan? Okey, bersama dengan 32. Okey. Jelaslah kepada kita bahawa taifah iaitu segolongan kecil umat Islam mempertahankan Islam tetap ada dan dikekalkan oleh Allah demi menjaga bara api Islam. Allah telah tetap memelihara taifah tersebut berserta pemimpin mereka. Apabila pemimpin mereka meninggal dunia, Allah akan gantikan dengan yang lain. Pemimpin taifah adalah bertaraf mujadid, bukan khalifah. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya bumi ini tidak akan kosong daripada orang yang sentiasa berusaha menegakkan agama Allah dengan hujah yang benar. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebuah hadis, hadis lain, Nabi SAW bersabda lagi bermaksud, sesungguhnya Allah sentiasa membangkitkan pada setiap permulaan kurun setiap 100 tahun seorang mujadid yang memperbaharui agama semula, yakni membetul dan menguatkan semula setelah ia diseleweng dan menjadi lemah. Riwayat Imam Al-Hakim, Imam Abu Daud, Imam Al-Bahaqi, Imam Ibnu Hajar dan Al-Iraqi. Jadi Allah tetap memelihara agamanya melalui taifah dan mujadid yang dimunculkan setiap masa, sambung menyambung dan kekal hingga hari kiamat. Ia sekadar mempertahankan bara api. Kita berhenti di 175. Semoga perkongsian kita kali ini, dan kita tandakan dulu secara di sini, supaya kita tak lupa. Kita dah sampai di 175. Kita akan sambung 176 betul. Kita dah di 176. Maksudnya kita tak lama lagi, dah setengah dah buku ini kita dapat menghabiskan. Terima kasih menjadi pembaca setia channel Rohana Badri. Terus sokong kami. Terus menjadi support kami dan setia menjadi follower kami. Jadi siapa yang di sini ingin sudi untuk gangguan berkaitan dengan aura dan emosi anda,
dan ingin kekal bertenaga sepanjang masa, okey, walaupun ada penyakit dan berjangkit berada di sekeliling anda, anda masih mampu bangun untuk melawan rasa sakit tersebut hanya mandi dengan mandian bidara terapi ini. Okey, dapatkan dengan kita tim Rohana Badri Enterprise. Kita ikhtiar gangguan, kita ikhtiar dengan pengubatan Islam. Okey, halal itu fardu, kualiti itu perlu. Jumpa lagi korang di masa akan datang, insya-Allah.